Selamat pagi, salam sejahtera. Sudah lama tidak mendengar berita baik untuk Najib. Pagi ini aku nak kongsikan dengan kamu semua satu lagi berita yang agak menggemparkan kita di seluruh Malaysia. Di saat Najib menghampiri waktu sebulan meringkuk di penjara, tiba-tiba ada satu berita yang menggemparkan. Keputusan yang ditunggu-tunggu Najib yang mungkin boleh membuat dia bernafas dengan lebih lancar di penjara. Berita gembira buat penyokong-penyokong Najib. Beliau boleh jadi Perdana Menteri lagi. Jangan terkejut, ikuti terus ulasan ini supaya sampai habis kau tahu apa yang dimaksudkan dengan berita gembira buat penyokong-penyokong Najib. Beliau boleh jadi Perdana Menteri lagi ini. Dalam tempoh tidak sampai seminggu, 2 kali Speaker Parlimen Azhar Azizan Harun membuat penegasan bahawa Najib Razak yang kini dipenjarakan di penjara Kajang tidak hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen Pekan. Walau bagaimanapun, semalam di dalam satu live ataupun satu ulasan panjang lebar daripada Regi JC Ritaudin, beliau mengatakan bahawa semua tindakan yang dibuat oleh Azhar Azizan Harun itu adalah menepati perlembagaan Malaysia, tepat dan tidak ada kesalahannya untuk mengekalkan ahli Parlimen Pekan itu sebagai ahli Parlimen lagi sehingga selesainya apa yang didakwa sebagai proses pengampunan Najib Diraja Najib. Walau bagaimanapun, menurut Regi JC Ritaudin, perbuatan ini sebenarnya adalah untuk mengekalkan Najib sebagai ahli parlimen yang masih sah adalah sesuatu yang memalukan rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana beliau mengatakan Najib telah melakukan kesalahan yang amat besar. Saya teruskan ulasan pagi ini. Katanya, walaupun telah disabitkan bersalah dan kini dipenjarakan, tetapi selagi semakan kehakiman dan pengampunan diraja yang dipohon oleh bekas Perdana Menteri itu tidak dibereskan, kedudukan Najib sebagai ahli parlimen adalah kekal. Mengambil kira permohonan pengampunan yang telah dibuat sebelum ini dan juga usul semakan kehakiman yang difailkan, maka status Najib sebagai ahli Parlimen Pekan pada masa ini tidak berubah. Ia akan hanya dimuktamadkan selepas kedua-dua permohonan pengampunan dan usul tersebut dibereskan, kata Azhar dalam kenyataan terbarunya semalam. Azhar berkata, seterusnya perkara 48 dalam kurungan 4 kurungan C Perlembagaan Persekutuan menyatakan jika petisyen pengampunan difailkan dalam masa 14 hari dari tarikh rayuan diputuskan, kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen hanya akan berkuat kuasa sebaik saja petisyen pengampunan diselesaikan. Pendirian Azhar ini bagaimanapun berbeza dengan kenyataannya pada tahun 2019 dahulu ketika memegang jawatan pengerusi SPR. Ketika itu beliau menyebut mana-mana adun atau ahli parlimen akan dilucutkan status sebagai wakil rakyat jika mereka sudah disabitkan dan dihukum penjara 12 bulan atau lebih atau didenda tidak kurang daripada RM2,000 atau suatu kesalahan. Dengan pendirian Azhar berkenaan perkara tersebut ini secara langsung bermakna kekalnya status Najib sebagai ahli parlimen bermakna beliau akan terus mendapat gaji dan allowance sebagai ahli parlimen pekan selagi semakan kehakiman dan pengampunan diraja yang dipohonnya tidak diselesaikan. Dalam erti kata lain,
Kalau setahun lagi pun kedua-dua perkara itu tidak ada penyelesaiannya, selagi itulah gaji dan allowance sebagai ahli parlimen terus diterimanya. Wah, indahnya Malaysiaku ini. Bukan duta saja terima gaji buta, ahli parlimen pun terima gaji buta juga. Soalnya, bagaimana pengundi pekan mahu mendapat khidmat Najib sebagai ahli parlimen dalam keadaan statusnya tidak terlucut itu, sedangkan beliau sedang dipenjarakan di penjara Kajang. Bolehkah mereka mengunjungi beliau di Kajang untuk mendapat tanda tangan sokongan daripadanya? Adakah juga Najib akan diberikan kebenaran khas untuk hadir ke parlimen dalam sidang Dewan Rakyat, terutama dalam pengundian yang kritikal melibatkan rang undang-undang atau belanjawan? Yang menarik juga, dengan terus menerima gaji dan allowance bulanannya walau ditahan di penjara Kajang, boleh jadi Najib sekarang ini merupakan satu-satunya banduan di negara kita, malah mungkin di dunia, yang menerima pendapatan sedemikian tinggi. Maka, siapa cakap jadi banduan tiada untungnya? Di waktu yang sama, oleh kerana berdasarkan pendirian Azhar bahawa kedudukan Najib sebagai ahli parlimen tidak terlucut selagi semakan kehakiman dan pengampunan diraja yang dipohonnya tidak diselesaikan, ia juga membuat erti bahawa bekas Perdana Menteri itu masih boleh bertanding dalam PRU 15 akan datang sekiranya masih tidak ada apa-apa perkembangan berkenaan semakan kehakiman dan pengampunan diraja itu pada hari penamaan calon. Seseorang hanya tidak boleh bertanding lagi jika kelayakannya sebagai ahli parlimen telah terlucut. Tak terlucut atau tidak dilucut bermakna masih boleh bertanding, kerana hanya seseorang yang telah terlucut kelayakan saja tidak dibenarkan bertanding. Ini tentunya satu lagi berita gembira buat penyokong-penyokong Najib, kerana beliau kini nampaknya masih ada peluang untuk bertanding lagi di pekan. Ahmad Zahid Hamidi dan UMNO terutama jika dikipas dengan kuat oleh Dr. Puad Zarkasi, pasti tiada masalah untuk mencalonkan lagi Najib di pekan. Tambahan lagi, Najib juga tentunya 100% termasuk dalam kategori wali, winnable, acceptable dan likable, iaitu ciri-ciri yang dimahukan oleh UMNO terhadap calon-calonnya dalam PRU 15 nanti. Kalau setakat pekan, dari dalam penjara pun Najib boleh menang punya. Lebih menarik lagi, apabila tidak hilang kelayakan dan boleh bertanding sebagai ahli parlimen, tentulah pula Najib boleh dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU 15 akan datang. Kalau ditakdirkan BN menang, sekali lagi sejarah akan tercipta di negara kita. Bekas Perdana Menteri yang dipenjarakan kembali semula jadi Perdana Menteri. Nasib baik terjaga awal. Kalau tidak, pasti panjang lagi mimpi tidur siang petang tadi. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 9 September. Sekian, kita jumpa lagi. Bye-bye.